Halo, apa khabar? Assalamualaikum. Saya Kuah daripada Best Swing Solutions. Best Swing Solution berada di Ceras, Kuala Lumpur. Okay. Hari ini saya buat YouTube, especially kepada follower YouTube saya dan kepada anda semua di luar, okay, kawan-kawan camper. Dan saya nak sharekan sedikit pengalaman saya sebab kebelakangan ini saya ada tengok dekat grup-grup camping di mana ada banyak yang kawan camper yang tanyalah tentang isu ataupun informasi yang nak didapatkan, itu yang mana satu power station yang lebih baik dan lebih sesuai untuk kegunaan anda. Soalan yang selalu ditanya-tanya adalah, adakah power station itu berapa hari boleh bertahan, adakah dia baik, adakah dia kurang baik. Okay. So daripada pendapat saya rasa saya ada sedikit pengalaman dalam 2-3 tahun ni, sebab setelah menjadi seorang camper pada tahun 2020, saya mula berkecimpung dalam bidang camping dan mula dengan jualan peti sejuk Elpico yang mudah alih ni. Dan sejurus dengan itu, saya juga ada peluang untuk menyediakan bateri-bateri ataupun power station yang boleh menyempurnakan kegunaan customer-customer saya yang menggunakan peti sejuk, especially Elpico ataupun EcoFlow ni. So saya dengan ringkas seboleh, saya cuba nak sharekan beberapa informasi yang saya rasakan anda boleh gunakan, okay, dan diharapkan dia bermanfaat untuk anda semasa anda nak pilih lah, nak pakai wang ringgit untuk beli power station yang mana. Okay, so saya nak start dengan jenis bateri, ya, iaitu chemistry bateri. Ramai yang telah tahu yang tentang bateri chemistry yang LiPo4 ataupun nama lithium iron phosphate, ya. Okay, so untuk bateri LFP ini adalah bateri yang pada masa tahun 2023, 2024 memang dalam kategori yang still very relevant lah, yang bagus. Apakah sebab bateri LFP ini lebih bagus? Sebab jangka hayatnya yang lebih, iaitu cycle yang boleh mencecah sampai ke 3000, okay, ataupun sampai ke 4000. Okey, so bateri punya kategori ada beberapa jenis, ya. Kita mula dengan singkat, bateri yang kita gunakan di atas kenderaan kita, ya, bateri yang asid ataupun gel, itu adalah bateri yang paling biasa, ya. Nombor 2 adalah bateri yang lebih baik, okey, dikatakan cycle-nya kita boleh gunakan lebih dalam, iaitu deep cycle battery ataupun kita panggil SLA battery ataupun seal battery. Itu adalah bateri yang jenis yang kedua, di mana kebiasaan digunakan dalam custom box yang lebih mampu milik. So gunakan yang 7.2 Ah, bateri 12 watt. Kita boleh buat power station ataupun kita panggilkan battery box yang biasa. Okey, dan bateri yang ketiga, okey, iaitu bateri lithium ion. So bateri yang ketiga dan bateri yang keempat tu kita pergi kepada lithium iron phosphate, yang di mana antara dua inilah yang paling penting. Dan bateri-bateri lithium ion dan lithium iron phosphate adalah kesemua power station di dalam pasaran sekarang menggunakan dua jenis bateri ini. Okey. So kita cuba cerita dengan kebaikan lithium ion dan apa yang kurang pada lithium ion. Lithium ion battery, dia punya saiznya berbagai. Ada yang paling biasa kita guna adalah nombor kod 18650, adalah bateri lithium ion yang selalunya kita dapati kegunaan perkakas bateri macam kipas 12 watt ataupun kipas kecil, ataupun kita gunakan di alat-alat permainan kanak-kanak macam kita punya remote control car. Jadi banyak peralatan ataupun macam electric bike memang menggunakan bateri lithium ion, disebabkan costing lithium ion
sekarang dah bertambah murah. Okey. So anda boleh dapati power station yang dimasukkan dengan battery pack lithium ion, dia lebih mampu bilik. Dia bermula daripada ringgit Malaysia RM300. Kita dah boleh dapat satu pack power station yang sebegitu dan kualiti yang berdasarkan bateri lithium ion. Okey. So, apa yang saya cerita kekurangan lithium ion, ada yang saya telah dapat masalah yang macam EcoFlow yang kita jual pada tahun 2021, iaitu EcoPro yang first generation yang sebegini. Ini adalah gambar River R600, iaitu EcoFlow generasi pertama. Okay. Memang EcoFlow River 2 R600, River bukan River 2 lah, River Max, okay, ataupun River Pro yang first generation yang bukan River 2, memang menggunakan bateri chemistry lithium ion. Jadi saya daripada masa ke masa ada terima, okay, yang warantinya yang 2 tahun ni adalah problem tentang baterinya yang telah balik, dan setengah bateri yang dalam pack tu telah mempunyai masalah. Bateri dia tidak boleh di-charge balik, ataupun bateri dia dah terlalu low voltage, so kita kena jump start balik ataupun tukar bateri dalamannya. Okay, dia macam satu pack tu dia ada berpuluh biji bateri, kemungkinan ada 2-3 biji bateri yang telah rosak. So itu adalah problem yang saya terima dan masalah yang saya cuba membantu customer saya untuk menyelesaikannya, iaitu menukar bateri pack yang secara keseluruhan ataupun setengah daripada bateri pack itu. Beberapa biji yang telah rosak kita tukar dan kita baik pulihkan generasi pertama. Jadi kalau kepada isu untuk lithium ion, memang ada banyak lagi bateri pack yang dalam market sekarang menggunakan lithium ion. Jadi untuk saya hanya dengan pendapat saya, okay, kalau kita boleh nak elakkan, kita akan cuba elakkan power station yang menggunakan bateri lithium ion. Tapi setakat kalau nak beli power station yang lebih mampu bilik, dan kita masih bolehlah beli power station yang dijanakan kuasa dalamannya bateri chemistry adalah lithium ion. Okey, kita tukar topik ke lithium ion phosphate pula, ya. Untuk produk generasi yang kedua, yang seperti produk EcoFlow ataupun produk macam Blue Tea ataupun lain-lain power station yang telah dikeluarkan, okay, lately, di mana pada kini dia keluarkan produk, dia telah tukarkan bateri chemistry-nya daripada lithium ion ke bateri lithium ion phosphate. Itu apakah kebaikannya? Okay, kebaikannya yang pertama adalah hayatnya telah meninggi. Daripada dulu lithium ion hanya bertahan antara 500 sampai 800, antara 500 sampai 800 cycle, okay, charging dan discharge. Tapi bila kita beli bateri lithium ion phosphate, hayat charging dan discharge, okay, telah meningkat daripada yang kebiasaannya 500-800 cycle ke 3000 ataupun 3500 cycle. Ada yang lebih hebat lagi yang boleh mencecah sampai ke 4000 cycle. Jadi itu adalah sebab keutamaan sekiranya kita nak pilih bateri yang boleh bertahan lebih kurang jangka hayat kegunaan secara biasa 5 sampai ke even 10 tahun. Okey, dia boleh bateri dia, okey, bila dia dah sampai ke 3000 cycle, kuasa yang kemampuan kapasiti 100% itu akan jatuh kepada mungkin dalam 70-80%, tapi dia masih boleh digunakan. So bayangkanlah kalau kita beli lithium ion, kita guna 1 tahun 2 tahun, dia dah drop daripada 800 mungkin cycle, okay, then dia 100% dia dah drop pergi ke 80%, okay. Jadi kalau untuk lithium ion phosphate kita guna sampai 3000 cycle, iaitu sudah mungkin 5-6 tahun, baru dia mula drop pergi ke 80%. Jadi itulah sebab utama kita beli produk yang dijanakan oleh chemistry battery lithium ion phosphate.
Okey, so untuk produk macam EcoFlow ni memang dia gunakan lithium iron phosphate dan tahun di launch pada produk lithium River 2 ada pada bulan 3, bulan Mac 2023. Okey. So sampai hari ini 2024 bulan Januari belum lagi saya terima apa-apa masalah tentang bateri River 2 ataupun Delta 2. So ia telah membagi saya satu confidence yang tinggi di mana saya join untuk produk EcoFlow ni. Memang saya tidak rasa risaulah tentang baterinya walaupun masa depan kemungkinan ada masalah yang sama iaitu bateri lithium iron phosphate pun juga akan drop. Okay? Mungkin setengah sel daripada baterinya telah jatuh kepada lower level. Of course kita ada sedikit tips penjagaan lah untuk kita punya produk, macam mana nak jaga dia dengan baik dan sekiranya kalau tak guna secara selalu berapa percentage kita harus charge sampai ke 80%. Okey, kalau kita nak simpan. Okey, itu adalah topik yang lain lah. Sebab topik hari ini kita nak cerita tentang kenapa dan macam mana nak pilih. Okey. So untuk watt hours pula, ya, watt hours. Watt hours itu adalah macam kalau River Pro dia mengandungi 768 watt hours. Okey. So kalau untuk River Max dia mengandungi 512 watt hours. Kalau untuk River yang paling kecil itu River 2 dia mengandungi 256 watt hours. Okey. So watt hours tu kita guna pakai, ia terpulang kepada kita punya kegunaan perkakas DC ataupun AC elektrik, ya. So umpamanya kalau kita gunakan peti sejuk Apico yang dia perlukan tenaga 60 watt DC, so kiraannya boleh dirangkumi secara begini. 1 jam kalau kita gunakan dengan suhu yang sangat rendah macam -15, jadi dia perlukan tenaga lebih kurang antara 55 watt sampai ke 65 watt. Jadi kalau kita gunakan peti sejuk ni 10 jam, kita perlukan lebih kurang dalam 600 watt. Okey. So kalau 60 watt kali 10, 600 watt. Jadi kalau produk macam River 2 Pro ini, okey, sepatutnya kalau kita gunakannya dengan secara berterusan dengan suhu yang sangat rendah di mana peti sejuk tidak ada rehat, tak ada hibernating, dan kiraan untuk River 2 Pro 768 watt hours, kita boleh kirakan dia mungkin dalam 10 jam ataupun 12 jam sahaja kita boleh guna. Okey. Dan kenapa kita boleh gunakan peti sejuk ini untuk jangka masa yang lebih daripada 10 jam adalah disebabkan cara corak kita gunakan, iaitu kita sejukkan peti sejuk kita dulu sampai ke satu tahap suhu macam kosong ataupun -5, dan bateri ini hanya digunakan secara standby, iaitu masa peti sejuk perlukan tenaga, dia akan tarik tenaga daripada power station kita ataupun battery box kita, dan semasa suhu telah disampaikan kepada tahap yang diperlukan iaitu kosong ataupun -5, dia akan berhenti dan peti sejuk tidak menarik dan angkat power daripada power station. So kiraan yang sebegitu kita panggil standby hours. Okay? So macam 768 watt hours, kita dah pernah cuba kalau peti sejuk untuk 60 watt, standby hoursnya kalau gunakan suhu yang tidak begitu sejuk boleh cecah sampai ke 30 atau 35 jam. Jadi cara kiraan untuk jangka masa guna itu semua terpulang kepada perkakas DC iaitu direct current ataupun AC yang anda gunakan. Kalau anda gunakan banyak AC, okey, periuk nasi dia gunakan wattage yang tinggi ataupun coffee machine. So kita mesti akan turunkan, okey, masa yang kita nak guna untuk power station kita dalam satu charge. Okey, satu lagi topik yang agak important, ya. Selain daripada battery chemistry yang telah saya share, adalah produk ini, okey, berapa cepat dia boleh di-charge balik. Ini adalah informasi yang important. Okey, untuk EcoFlow memang dia dah terkenal sedikit untuk super fast charging. Okey, semua produk EcoFlow daripada River 2 yang paling kecil sampai ke yang River Pro ataupun Delta 2 antara 1 jam ataupun paling lama dalam 80 minit.
kalau anda menggunakan AC iaitu karan kita daripada TNB untuk charge dia. Kenapa kita cerita sebegitu? Sebab dia punya sistem, dia gunakan satu jenis yang tidak perlu pakai charger yang satu batul macam one piece of adapter yang berlainan yang di luar daripada boxnya. Okey. Cara dia inverter dan charger dia boleh charge mesin ini tidak hanya dalam satu charging voltage iaitu daripada 220 watt AC kita dia dikonvertkan ke DC dan charge dia daripada 12 watt, okey, dan dia stay kepada 12 watt. Itu bukan cara EcoFlow. Cara EcoFlow dia boleh di charge daripada 12 watt, 24 watt, 36 watt, 48 watt, 50 lebih sampai ke tahap maksimumnya 60 watt. Jadi chargingnya memang dia dipilih oleh anda sendiri, di mana anda boleh charge daripada 300 watt ataupun sampai ke tahap 1000 watt, terpulang pada model yang anda belilah. Kalau anda beli model untuk River Max, River 2 Max, charging speed dia yang paling cepat daripada AC adalah 660 watt. Kalau untuk yang River Pro ni dia boleh sampai ke dekat 900 watt, okey. Jadi itu adalah informasi charging speed. Okay? Bermaksud kalau power station yang anda beli itu memerlukan masa yang lama untuk charging, itu tidak menjadi masalah. Memang anda boleh masih pilih power station yang slow charge. Okay? Dan power station yang fast charge yang sebegini, hebatnya dengan fast charge, tapi juga boleh dikontrol oleh anda untuk slow charge. Untuk slowkan ataupun untuk perlahankan chargingnya, digunakan apps untuk control. Jadi kebaikan untuk produk-produk yang lebih canggih yang sebegini, memang saya sarankan kepada anda sekiranya budget memang dia keras sikit harganya, daripada 1399 model yang paling murah sampai ke 2099 dekat 3000 untuk River 2 Pro ni. Dan sampai ke Delta 4,000 lebih, cecah sampai ke 5,000. Jadi macam mana kita nak compare value-nya? Okey. Last part yang saya nak share, okey, sebab saya risau video saya terlalu panjang dan memboringkan anda. Tapi apa yang saya nak cerita adalah after sales service. After sales service adalah satu isu yang paling important. Kalau kita belikan satu produk tidak melalui channel yang lebih sesuai, okey, anda tidak dapat after sales support yang bagus dan anda mungkin boleh berkomunikasi secara online dengan online punya customer service. Tapi sekiranya anda tahu produk EcoFlow ni dia mempunyai distributor yang sah dan mempunyai seller yang seperti Kuah ni yang sudah lama saya berkecimpung. So produk-produk ini mempunyai part-parts yang telah dihantar oleh EcoFlow China. Okay, jadi produk-produk ni anda dah nampak dia punya kualitinya. Ia memang lain dan saya pernah jual produk yang lain yang lebih mampu milik macam brand-brand Prelight. Saya pernah buka dan repair barangan kat dalamnya ataupun wiring dia. Dia tangling dan dia punya sistem design tu memang tak sehebat apa yang saya rasa secara pendapat saya sendiri daripada EcoFlow. Okay, EcoFlow. Nanti saya ada satu sambungan video di mana saya tengah nak buat satu repair untuk customer saya, di mana River 2 Pro-nya ada mempunyai masalah sedikit. So dalam video itu saya akan share kepada anda cara saya buka dan cara saya macam mana nak perbaiki mesin itu, dan mesin itu boleh diperbaiki dalam masa yang begitu singkat. Okay? So important thing about after sales service, memang daripada Bestwing kami telah menyediakan pelbagai parts daripada produk-produk yang telah kita jual kepada customer kami. Jadi ke semua customer kami yang beli daripada Bestwing boleh dapat instant support, okay, iaitu menghantarkan produk anda yang mempunyai masalah kepada saya di Kuala Lumpur, Ceras, dan saya kalau ada parts yang ready saya akan buat secara on time, instant. Saya cuba siapkan produk anda secepat mungkin. Sekiranya saya tak ada parts yang telah disediakan,
dan saya akan request part, okey, dan masa saya request part tu perlulah tunggu sedikit masa. Okey, tapi saya telah cuba menyediakan sebanyak boleh spare part yang untuk generasi pertama dan generasi kedua. Anda boleh tengok daripada spare part yang telah saya terima pada hari ini ke semua River yang generasi pertama, River generasi kedua, Delta generasi pertama dan Delta 2. Semua spare part, panel depan, panel belakang, inverter board, okay, plug AC macam ni, semua telah saya sediakan di Best Wing Solusi. Okay, so diharapkan customer saya yang kalaulah mempunyai masalah yang daripada produk yang telah dibeli dan diguna setelah 2 tahun, 3 tahun, sebab waranti untuk River 2 series generasi kedua memang 5 tahun pada hari yang anda beli sampai ke 5 tahun yang akan datang. Untuk generasi pertama 2 tahun warantinya. Okey, so untuk lithium ion punya bateri, kesemuanya produk selalu dia bagi 1 tahun waranti, ada sebabnya. Okey, anda fahamlah kan? Kalau untuk lithium ion phosphate punya bateri, factory ada lebih confident tentang battery quality dan percentage of failure in terms of the battery is less. That's why it will give you a very high confidence, so that they will give you, they honor you the fire warranty. Alright, so saya rasa setakat itu saya cerita, and I hope that anda sudah lebih jelas sedikit tentang cara nak pilih power station. Okay, dekat video saya ini saya telah share, okay, sebanyak yang boleh apa yang saya telah prepare untuk anda lah pada malam ini, dan setelah video ini anda akan dapat sambungan video di mana saya buat repair tentang produk EcoFlow iaitu. Okey, so sekian saja, terima kasih, dan sekiranya kalau ada apa-apa informasi yang diperlukan untuk power station, boleh kontak saya ataupun Joanne pada nombor 012-6080-280. Dan sekiranya ada isu-isu teknikal berkenaan dengan EcoFlow ataupun LPCO, produk yang dijual oleh saya, Best Wing, kepada anda boleh kontak saya teknikal, iaitu Mr. Kwa, 012-2177-225. Okey, selamat malam dan Waalaikumsalam. Terima kasih.